Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebab baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. So, mukadimah yang saya baca ni adalah hadis daripada Rasulullah SAW. Kalau tengok ni, riwayat hadis daripada Imam An-Nasa'i, Ibn Majah, dan hadis ni adalah hadis yang sahih. So, inilah kalimah-kalimah yang insya-Allah Rasulullah SAW baca ketika memulakan majlis lah. So, kita dalam konteks untuk kita ikut sunnah Rasulullah SAW, kita baca hadis ni lah. Dan nak ambil juga manfaat daripada maksud daripada bacaan Nabi ni, mesti ada maksud yang besar kan. Bila dia baca berulang kali, maksud dia maksud ataupun intipatinya mesti dia nak sampaikan kepada baginda, nak sampaikan kepada umat dia lah, pada kita lah. Jadi saya ingat dah banyak kali saya ulang-ulang, tapi saya ambil jugalah sebab benda yang sama dalam tu kan. Saya ambil daripada mukadimah ni. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. So ayat ni, surah Al-Ahzab ni, Allah beritahu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. So Allah beritahu dalam surah ni, kalau orang yang beriman kita lah, nanti kita nak cerita juga tentang yang Islam, iman dan ihsan. Apa maksud orang yang beriman ni lah, nanti kita cerita secara ringkas. Tapi ayat ni cerita tentang, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu. Tengok, kalaulah kita ni jujur dalam kehidupan kita, tak kiralah di mana-mana pun kita duduk, kerja ke, di rumah ke, di mana-mana saja, di kalangan jiran-jiran ke, apa yang Allah bagi kepada kita, ini keimanan kita kepada ayat-ayat Allah kan. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu. Allah bagi amal-amal kita ni, sebenarnya Allah bagi amalan yang sahih. Kita faham apa yang benar-benar yang Rasulullah nak kita buat. Kalau tengok ini amalan banyak kan. Sebab kita bercampur dengan motivasi agama kita ni lahir Islam kan. So
benda tu tak lekat dalam jiwa kita. Kalau kita betul-betul tengok ayat ni, Allah bagi tahu kalaulah kita cakap benda yang benar, Allah akan perbaiki amal kita dan ampuni dosa-dosa kita. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung ni adalah kemenangan selepas matilah. Atas dunia mungkin kita kena banyak. Macam sirah Nabi Rasulullah. Rasulullah SAW masa di Mekah kan. Kalau tengok memang kalah lah. Kalah habis kalah. Sehingga dia keluar daripada Mekah pergi ke Taif. Dan masa di Mekah tu sendiri, baginda SAW kan kena teruk. Sehingga kan tahun kesedihan dia tu kan. Sayyidatina Khadijah meninggal. Bapa saudari dia pun meninggal. Orang apa ni, Nabi macam macam zaman kita COVID tu lah, kena duduk di kawasan dia je. Supply makanan pun tak ada, sampai makan daun-daun kan. Nabi nak buat juga dakwah, Nabi pergi ke Taif sebab Nabi rasa Taif ni ada saudara ataupun orang yang rapat dengan Quraisy lah di Mekah, kena juga dia di situ. Tapi kemenangan sebenarnya daripada konteks agama, kemenangan selepas mati. Jadi daripada ayat ni, kita nak baca beberapa hadis supaya kita dapatlah ambil iktibar, dan juga dengan banyaknya baca hadis yang sahih ni bila kita baca, kita tengok daripada perkataan lenggok-lenggok bahasa walaupun dia translation kan. Dan kita dengar, maknanya Nabi lah berbicara melalui apa yang ulama rekodkan kan. So dekatlah dengan orang yang kita secara teori, secara lafaz mulut kata-kata kita cinta kan. Kita nak dekati lagi kecintaan kita tu. Daripada dengar-dengar secara teori, kita nak dengar juga apa yang Nabi kata walaupun ni dalam terjemahan lah. So di riwayat Sahih Bukhari ni, Nabi kata, Ibnu Mas'ud menunturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian sentiasa berlaku jujur. Nabi kata, kena jujur. Kerana sesungguhnya jujur itu menghantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan menghantarkan kepada syurga. Kejujuran ni akan hantar kita kepada syurga. Maknanya, pathway tu dah ada dah kalau kita jujur. Jika seseorang sentiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, nampak, berlaku dan juga berusaha. Kita ni manusia biasa, orang ni macam-macam dia punya background kan. Ada yang keluarga dia memang teruk, ada yang baik, ada yang bagus, ada yang memanglah keluarga dia, bapak dia ajar jujur daripada kecil, ada yang tak jujur pun daripada kecil. Dia dengar keluarga bapak dia menipu. Asyik duduk berhelah aja kan, macam-macam dia dengar, dia bawa perangai aku sehingga ke besar. Dia nak ubah susah. Tapi bila dia baca, dia dah faham agama, dia dah matang, dia rasa dia nak berubah, dia dalam konteks lah berusaha untuk jujur. So kita nak dan kita ni tak sempurna lah, saya rasa kita ni dalam keadaan ni lah nak berusaha untuk jujur. Maka dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Maknanya orang yang nak berusaha jujur tu, Allah catat dia sebagai orang yang jujur, walaupun banyaklah benda yang kita akan slip through lah daripada perangai kebiasaan kita kan, menipu juga, tak jujur juga, tapi kita nak kepada jujur tu, ada usaha ke arah tu. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta menipulah, kerana sesungguhnya dusta akan mengantar kalian kepada kejahatan, dan kejahatan akan menghantar kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta, suka kuat betul menipu kan, dan berusaha untuk berdusta, dia berusaha untuk menipu sebab ada certain keadaan ni kita memang kadang-kadang ke arah tu, ke jalan tu, sebab mungkin ada ancaman apa-apalah untuk jaga kepentingan personal lah. Maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Saya bawa lagi banyak ayat Quran dan juga hadis yang kita bacalah. Firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Orang benar ni orang yang jujur lah. Nabi kan bawa benda-benda yang benar. Musyrikin Mekah, pak saudara dia pun semua bantah dia kan. Kenapa? Berbeza sebab dia bawa benda yang lari ataupun tak sama dengan apa yang musyrikin Mekah buat pada masa tu. Pada masa tu, musyrikin Mekah ni mereka ikuti amalan nenek moyang mereka. So apa yang berbeza dengan nenek moyang mereka, dia akan bantah lah macam tu lah. So Nabi bawa benda yang lain. Cuma Rasulullah SAW ni, Allah takdirkan dia ni daripada kecil lagi bagus kan. Al-Amin, orang yang jujur kan, orang yang benar. Sehingga Allah bagi dia wahyu, orang akan tentang dia. So inilah jalan dakwah kalau ikutnya lah bila kita bercakap benar. Cuma tadi yang hadis yang ayat Quran kita baca tadi kan, kita nak kemenangan yang agung ni, kita nak motivasikan dalam jiwa kita ni, kemenangan selepas mati. Allah bagi kemenangan atas dunia insya-Allah, tapi perjalanannya jauh sikitlah. Cuma ujian-ujian yang kita dapat nanti, kita akan dapat di lepas mati, sebab hadis yang lain yang sahih, Nabi ada sebut, Allah ambil orang yang paling susah atas dunia ni, orang paling banyaknya ujian yang Allah bagi ni, Allah celupkan sekejap dalam syurga, Allah tarik balik. Allah tanya orang tu, ingat lagi tak azab sengsara atas dunia? Orang tu kata tak ingat dah. Sebab dia kena kemenangan yang agung ni. Dia dapat sedikit rasa kemenangan yang agung di dalam syurga. Jadi kita naklah motivasikan diri kita. Dan kita ni manusia biasa macam nak berusaha lah, bukannya kata sempurna sangat pun. Tak sempurna lah kita ni.
Allah Ta'ala berfirman, tetapi jikalau mereka berlaku jujur kepada Allah, nescaya itu yang demikian itu lebih baik bagi mereka. So kita nak jujurlah walaupun ada ancaman kepada kita. Hadis dari Hasan bin Ali, Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta, yakni menipu, akan menyisih, menggelisahkan jiwa. Hadis ni hadis yang sahih. So kita kena ingatlah. Tapi orang ni ada setengah manusia ni bila dah biasa menipu, dia dah fluent, dah sebagai contohnya orang-orang kafir lah. Orang kafir dia tutup benda yang benar kan, ataupun orang-orang kita yang berlaku banyak sangat bid'ah ni, orang Islam ni, dia dah tutup sehingga kan dia sangka yang sesat tu benar kan. Yang tu masalah lain lah, level yang tinggi sikit atas ni. Tapi ya, ada orang ni masih ada iman, bila kita menipu, hati kita akan resah lah. Allah, tadi tiba-tiba pula cakap macam tu kan, padahal tak benar pun kan. Akan gelisah hati kita. Dari Rifa'ah, ia mengatakan bahawa dia pernah keluar bersama Nabi SAW ke tanah lapang dan melihat manusia sedang melakukan transaksi jual beli. Sedang jual beli macam kita lah, kerja kan. Tapi dalam konteks dia berniaga. Beliau pun menyeru, wahai para pedagang, orang-orang pun memperhatikan seruan Rasulullah SAW sambil mengadahkan leher. Tengoklah mana dia tengok, dia paling lah. Tengok kepada Nabi. Dan pandangan mereka pada beliau. Lantas Nabi SAW bersabda, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang yang fajir, orang yang jahat. Dalam Quran banyak perkataan ni kan, fajir ni. So ni kalau kita dengar perkataan dalam Quran, orang imam baca surah apa-apalah dengan perkataan fajir ni, biarlah ada rasa ketakutan lah dalam jiwa kita kan, sebab fajir ni bermaksud jahat. Kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Kita naklah berlaku jujur. Orang jahat ni, maknanya orang jahat ni adalah karakter dia di mahsyar nanti. Lepas dia bangkit ni adalah karakter dia sendiri. So kita tak naklah, kita nak orang yang jujur. Dan Nabi sendiri dalam konteks ni, dia bagi nasihat orang sedang bekerja masa tu. So maksud dia dakwah ni, kita tengoklah, kalaulah Nabi ni, Rasulullah SAW, dia katalah dia tak ada jawatan kan, sebab di Madinah mungkin dia dah jadi ketua pemerintah masa tu kan. Dia kan, khalifah kan, kalau ikut. Dia pegang pemerintahan lah. Tapi kalau di Mekah dia sebut benda ni, orang akan bantai dia lah kan, orang akan marah dia lah. Sebab dia tak ada position tu, orang tak respect benda ni juga. Dan juga dengan event-event lain yang berlaku, yang Nabi nasihat benda baik, nak tukar apa-apa yang nenek moyang mereka buat tu, jadi orang akan bantah dia. Saya baca lagi hadis ni, yang dua lagi hadis tentang kejujuran ni, yang ni boleh kaitkan dengan kerja kita lah. Dan ini dalam konteks dakwah juga kan, sebab kalau kita ni tak ada peringatan, tak ada tazkirah, bermasalah sikit lah. Lagipun kehidupan kita ni macam tu kan, sebab kadang-kadang tazkirah ni ataupun nasihat-nasihat kita perlukan lah dalam kehidupan kita. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah melalui setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya. Kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Beliau pun bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Ditanyalah orang tu, apa ni? Bawah ni basah, atas ni nampak yang kering kan. Sang pemiliknya menjawab, makanan tersebut terkena air hujan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mengapa kamu tak letakkan bahagian makanan agar manusia dapat tengok, dapat lihat? Ketahuilah, barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golongan kami. Tengok, Nabi marah betul ni, sebab orang tu sedang dalam konteks menipu. Dia letak benda-benda yang cantik kat atas kan. Ini boleh berada dalam kerja kita lah kan. Kadang kita nak tunjuk dekat bosses kita benda-benda yang baik. Tapi benda-benda yang kotor, buruk kat belakang tu, kita letak kat belakang. Ini penipuan. Ini jelas daripada apa yang Nabi sebut. Kita ni walaupun orang akan ambil tindakan kepada kita pun, sebab orang tengok apa ni tak betul kan. Tapi kita mesti bermotivasikan, kehidupan ni adalah kehidupan ujian kan. Kita nak selepas mati nanti kemenangan yang agung. Tengok daripada hadis ni. Hadis nombor 2, dari sahabat Hakim bin Hizam, Nabi SAW bersabda, kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak. Hak pilih lah, dia boleh pilih. Khiyar dalam bahasa Arab ni kan. Selama keduanya sebelum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkatan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling tutup menutupi, nescaya akan hilanglah keberkatan bagi mereka pada transaksi tersebut. Hadis riwayat Muslim. Boleh kaitkan dengan kehidupan harian kerja kita, bersikap jujurlah. Ini saya tulis personal lah. Nak beritahu saya dan juga rakan-rakan yang lain, bersikap jujurlah, jangan sembunyikan fakta dan untuk kaburi orang lain. Dah habis ni, tapi saya nak sebut lagi 3 kali kan. Bersikap jujurlah rakan-rakan, termasuk saya sendiri, bersikap jujurlah
bersikap jujurlah sebab kemenangan yang kita nak capai ni bukan di sini kemenangan kita nak, kemenangan yang agung selepas mati. Dan nanti kita akan uraikan juga tentang kematian. So itu mukadimah pertama. Pergi kepada format tazkirah, pendahuluan nanti saya akan cerita tentang pentingnya ilmu, pentingnya ilmu yang sahih. Nombor 2 peringatan kematian lah. So peringatan kematian ni adalah sebenarnya sama maksud dengan orang kecerdikan tu. Orang yang paling cerdik adalah orang yang banyak ingat mati. So kita nak ulang-ulang lah pendahuluan ni supaya ingat lah tiap-tiap minggu lah, sebab tak buat kan 2 minggu sekali ataupun 3 minggu sekali, adalah peringatan kepada kita. Hal umum kalau ada, rakan-rakan kalau ada apa-apa nak share apa, boleh je masuk. Ni saya nak cerita tentang ihsan ni. Belum lagi habis, hadis nombor 2 ni, kita sedang baca hadis nombor 2, hadis 40 ni, tapi nak fokus kepada ihsan. Dan saya akan baca semua hadis hari ni, ada yang panjang lah. Soalan penutup kalau sempat lah. Okey, pendahuluan umum, pentingnya menuntut ilmu. Daripada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, nampak? Nabi kata, siapa yang Allah nak bagi dia seluruh kebaikan, seluruh, semua, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Faham agama ni mesti dia faham dari konteks sahih, dhaif, palsu. Benda-benda yang benar-benar datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benda-benda bid'ah. Kita tengok yang awal ni kan Nabi sebut dalam setiap kali Nabi bagi khutbah dan juga tazkirah Nabi akan sebut ni, amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kata bid'ah ni kan, sebab kata bid'ah ni memang Nabi selalu sebut. Kenapa selalu sebut? Sebab besar impaknya kepada kita dan ramai yang tak akan ikut. Macam mak kita nasihat kita lah, jangan isap rokok lah, jangan pergi sana, jangan keluar malam kan. Sebab potentially kita ni nak buat benda tu besar. Yalah kita ni dah kerja tempat ni memanglah ikut insya-Allah kan, tapi anak-anak kita cuba kita tengok tempat lain kan, di Felda, orang yang tak ada yang Allah tak bagi kelebihan macam kita kan, yang Allah bagi kecerdikan sikit untuk kita belajar. Orang lain mungkin tak pun kan, dengan keadaan keluarga dia yang macam tu, dengan tempat yang banyak orang dadah ke apa kan. Dan kita tengok penuh dengan benda-benda yang kelemahan-kelemahan tu. Padahal mak dia akan sebut, jangan pergi situ, jangan buat ni. Ada keberangkalian anak tu ikut kecil lah kadang-kadang tu, sebab masyarakat sana dah jadi macam tu kan. Dan budak tu pula memang nak keluar, memang nak cari benda-benda macam ni. So, bila Nabi sebut benda ni banyak kali, bermaksud sangat penting dan ramai yang tak akan ikut lah. So, tengok pada hadis ni balik kan. Allah, bila kita faham tu, kita dapat seluruh kebaikan. So, saya ni dalam konteks bagi tazkirah nasihat ni, kita naklah rakan-rakan supaya faham mana yang dhaif, mana yang palsu, mana yang tak lah. Sebab nanti ada orang agama, berpakaian agama, bawa benda yang bukan agama pun, benda yang syirik kita ikut. Sama juga dengan Dajjal. Nanti bila Dajjal datang, sehingga Nabi kata, ikatlah wanita-wanita kamu. Maknanya jangan bagi dia keluar rumah, sebab Dajjal tu datang dengan ketakjuban. Orang akan jadi mesmerized tu tengok Dajjal tu. Hebatnya Dajjal ni. Kita dalam keadaan terdesak kan, makan tak ada, apa semua tak ada. Dajjal datang dengan buat benda-benda yang datang hujan-hujan. Kita kan terdesak. Manusia terdesak ni macam-macam dia buat. Samalah kita pun, saya pun sama. Kita terdesak tak ada duit kan, orang bagi amanah pegang duit kadang. Ada orang dia ambil je duit tu. Sebab orang terdesak ni macam-macam. Sama juga Dajjal nanti terdesak. Tapi apa yang menghalang kita untuk ambil duit tu? Bila kita faham agama, bila kita takutkan Allah kan. Nanti cerita tentang ihsan nanti kan, ada cerita juga tentang ni. Sebab ihsan tu akan menghalang kita buat benda yang benda yang teruk lah. Macam tu. Nombor 2, anjuran berdakwah. Selepas kita nak cari, nak tuntut ilmu, kita dakwah lah. Hadis ni ada yang sahih atas ni. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah. Maksudnya barang yang paling berharga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So, bila kita dah faham agama sikit ni, kita dakwah lah kepada orang ni dalam konteks dakwah. Dan saya nak sarankan pada rakan-rakan yang lain, dakwah lah. Maksud dia, anak isteri ataupun suami, dakwah sikit-sikit. Cubalah bagi sebarkan ilmu supaya kita dapat manfaat yang apa yang Nabi sebutnya, insyaAllah. Anjuran berdakwah. Dari Musa bin Sa'id, seorang tabi'in, dari ayahnya ia berkata, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling banyak ujiannya? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi kemudian yang semisal dengannya, seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, ini kukuh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kualiti agamanya. Seorang hamba yang akan sentiasa mendapat cubaan sehingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis ni ada riwayat Tirmizi, ada yang sahih.
Dalam konteks saya nak sebut, bila kita dakwah ni, bila kita tuntut ilmu, dakwah, kat sini Allah akan uji kita. Kalau tengok sini kan Allah uji kita atas level iman kita lah. Kita jangan ingatlah sebab dalam keadaan sekarang pun ada ujian kita, kita jangan rasa macam Allah sentiasa, maknanya tak ada ujian terhadap kita. Bila kita dakwah ni memang akan ada ujian. Cuma bila kita dakwah, tiba kita popular kan, popular seronok, tak ada orang sanggah ke apa kan, check baliklah dakwah kita tu sebenarnya betul ke tak. Takut nanti kita cuma nak, kita lafaz-lafaz je dakwah tapi sebenarnya kita nak cerita benda yang popular je kan, tengok orang bermaksiat, kita tak buat nahi mungkar kan. Itu bukan dalam konteks dakwah lah, itu ada masalah dengan niat lah. So kena ingat lah, kena ingat Allah uji manusia atas kadar iman kita. Dalam konteks ni bila kita nak dakwah akan ada ujian insya-Allah. Tapi inilah yang akan bagi kita kekuatan lah dan juga pengalaman, dan juga kita sedang menuju mati kan. Katalah kita dakwah isteri kita ataupun anak kita ada masalah banyak, tak apalah dakwah-dakwah sebab Allah yang buka hati mereka kan dapat ni. Allah yang buka hati. Allah yang beri hidayah. Kita bagi dakwah, cubalah 3 tahun, 4 tahun, tak apa. 5 tahun, tak apa. Kita dalam kepala kita lekatkan dalam kepala niat kita untuk dakwah dia, untuk dia berubah. Tak apalah 5 tahun, 6 tahun. Kita nak dia mati, sebelum dia mati dia ikutlah ataupun dia bertaubat ataupun dia jadi baik macam tu. Tak apalah lama sikit pun, sabarlah sikit. Dan kesabaran kita tu dapatlah pahala Allah bagi. Okey. Yang last sekali tentang dakwah ni, tentang ilmu ni, ada sempadan yang Allah bagi tahu supaya kita tak jangkau. Janganlah keluar daripada sempadan. Kita baca yang last ni, surah Al-A'raf ni, Allah Ta'ala mengharamkan, mengada-ngadakan terhadap Allah tentang apa yang kamu tidak ketahui. Yang ni berbicara tentang Allah tanpa ilmu. So bahaya sikit, kena tahu sebab cari ilmu dulu and then make sure kalau tak tahu, cakap tak tahu. Sebelum kita cerita semua benda kan, sebab banyaklah pengalaman saya kadang tu pergi dengan tazkirah, kadang tu kita WhatsApp juga kat ustaz lah, kata ustaz yang ni palsu, yang ni tak betul. Tapi ada yang jawab macam-macam lah, cuma kita tak maulah macam tu, kita nak supaya apa yang keluar daripada lafaz mulut kita ni benda yang sahih lah. Dan saya dalam konteks ni, dalam saya punya slide ni memang saya akan letak status hadis lah. Cuma yang bila saya sebut, yang tak sebut cerita, yang tak ada hadis dalam ni, saya akan check balik waktu saya rekod ni, saya akan check balik dalam rakaman nanti. Mana yang tak sahih, saya akan sebut lah, saya akan letak lah nanti yang tak sahih. Last sekali, yang ni boleh bacalah, tapi yang ni nak ceritanya tentang orang yang sebarkan hadis palsu. Kalau tengok ni, Nabi sebut barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siaplah tempat dalam neraka. Perkataan yang pendek, tapi punya maksud yang sangat besar, yang baik, ramai orang kita tak ambil tahulah, tak ambil pot lah pasal benda ni. Dia sebar-sebar je kan. Nak sebaran WhatsApp tu yang tentang hadis palsu tu datang daripada orang agama. So hati-hati, sangat hati-hati sebab ini stage gate kita ni, kita tak maulah kita sebut kita cinta kepada Nabi, pada yang masa yang sama kita lukai hati Nabi lah. Maknanya kita sebut dekat lafaz mulut je cinta, belakang kita belasah dia lah. Kita buat benda yang dia tak suka. Macam mak kita jugalah kan, sebagai contoh. Kita cakap lafaz ataupun ayah kita sayang-sayang dekat mulut. Belakang kita buat benda yang dia tak suka kan. Apa ni? Menunjukkan kecintaan kita ni ada masalah lah. Dan lafaz kita tu tak selari dengan action perbuatan kita. Nanti saya akan tunjuk kaitan 3 tu, ada 3 benda yang berkait dalam definisi iman nanti ya. Benda tu adalah ke dalam ni. Okey, mukadimah kedua nak cerita tentang menuju kebijaksanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan, yakni kematian." Hadis ni hadis yang sahih. Hadis ni menakutkan sikitlah kan, sebab kita kan hidup leka lah, tapi kita nak ceritalah sebab kita nak sedang praktislah hadis ni. Kita nak ingat mati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mumi manakah yang paling baik?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang paling baik akhlaknya." Lalu mumi manakah yang paling cerdas, yang paling cerdik ni, yang paling genius ni, yang paling pandai? Ia kembali bertanya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang paling banyak ingat mati dan yang paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdik." Hadis yang sahih ya. Tengok Nabi kata apa, orang yang paling bijak ni, orang yang paling banyak ingat mati dan juga orang yang paling baik. Baik ni yang paling cari benda yang benar lah, benda ataupun benda yang sahih. Tadi kita dah cerita tentang hadis yang cakap benar kan. So antara benda yang boleh boleh Allah bagi kita amalan yang paling baik, yang paling sahih ni adalah kita bercakap benar. Sebab dia takkan kena punya orang yang banyak menipu, tiba-tiba dia ambil benda yang sahih, 100% tak. Orang yang banyak menipu, probability
Sebab perangai dia buat benda yang sama dalam agama dia, kan ambil dhaif palsu, dia ambil ringan je. Sebab dalam kehidupan dia pun ringan atas benda yang sahih, benda yang betul, benda yang tak betul. Cuma kita ni nak instill lah dalam jiwa kita supaya kita ni carilah benda yang paling benar lah, paling baik. Yakni benda yang paling sahih dalam agama lah. So hadis nombor 2 ni, kalau kita nak cerdik, kita banyak ingat mati, kita sedang baca hadis ni kan, kita nak ingat matilah. InsyaAllah setiap minggu kalau dapatlah buat setiap minggu, kita ulang-ulang benda ni biar kita ingat mati, sebab kematian berada di sekitar kita kan. Hari ni orang tu mati, kalau kita duduk kat Korea kita kan dalam WhatsApp tu, orang akan hantar WhatsApp, orang ni meninggal, orang ni meninggal, orang tu meninggal. Kita dengar rakan-rakan kita dekat dalam Facebook kan, orang ni dah meninggal, orang ni meninggal, rakan-rakan kita masa belajar dulu dah meninggal. Adik-beradik kita pun dah meninggal, ayah mak kita pun ada yang dah meninggal kan. So peringatan kematian Allah bagi, peringatan kematian pada kita tu berada di sekeliling kita kan. Bersiaplah, macam itulah maksud dia, bersiaplah. Janganlah leka sangat kan, jangan duk kejar sangat. Boleh kejarlah benda lain, tapi ikut kadar adalah janganlah kadar yang terpenting kita letak di bawah prioriti kita. Yang terpenting di atas lah. Yang terpenting adalah kehidupan selepas mati, persiapkan diri selepas mati. Itulah orang paling cerdik lah. Sebab kalau tengok sini kan, kalau kita buat berbandingan dengan kerja kita kan, kita buat perancangan 5 tahun lah, 10 tahun, kita buatlah macam tu. Tapi yang ni perancangan kita untuk kehidupan yang infinity sana. Cerdik lah kan maksud dia. Dan Allah dan Nabi dah bagi tahu dah apa benda nak kena buat kat sini. Cuma kita je lah yang nak cari motivasi untuk kita buat, insyaAllah. So inilah perjalanan kita daripada alam roh lagi sehingga ke kita nak ke sini lah, insyaAllah, ke syurga. So kita ada alam roh, kita berada di sini alam dunia. Dan panjang lah. Ini saya tunjuk gambar ni supaya kita dapatlah keinsafan sedikit lah. Kan hari ni hari Jumaat, hari yang baik. Kita banyakkanlah minta ampun, istighfar kepada Allah. Dan kalau kita ingatlah mak ayah kita doalah kepada yang masih hidup juga matilah. Kita nak menuju ke sini juga ilmu-ilmu ataupun apa-apa yang dalam konten ni kita ambil lah iktibar. Kalau boleh ulang, nak review, nak buat revision, revise baliklah, tengok balik hadis ni ya. Supaya kita dapatlah manfaat untuk mukadimah pertama ni. Okay, saya nak pause kejap kalau ada hal umum. Kalau ada rakan-rakan nak masuk, saya pause dalam 5 saat ke 10 saat ke? Teruskan. Okay, tak ada, saya tengok chat kalau ada sekejap. Okay, tak ada. Okay, saya sambunglah kalau tak ada. So kita masih lagi dalam bab hadis 40 dalam bincang tentang hadis 40 Imam Nawawi lah. Kita guna kitab ni. InsyaAllah hari ni dah kita sedang hurai hadis nombor 2 ni. Kita dah baca dalam 38 hadis, tak banyak dah. Ini pun ini dalam minggu kedua lah, sesi kedua, dan saya akan buat another sesi lah untuk hadis nombor 2 ni. Kita cerita tentang hari kiamat dalam ni. Dalam ni ada banyak lah dia punya point, tapi saya ambil sikit je. Dan kita dah baca 90% hadis dah. InsyaAllah kita dalam bulan 6 macam tu dah habis lah, kita akan baca insyaAllah. Dan kita akan pergi kepada topik lain lah pula. Okey, kita baca hadis nombor 2 Imam Nawawi ni dalam kitab hadis 40 ni. Hadis Islam, Iman dan Ihsan. Kita baca hadis dia. Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak nampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan, dia dekatkan kedua lututnya kepada lututnya. Mana lutut dia tu, lutut Nabi dekat-dekat. Rasulullah SAW, dan lututnya, yang ini lutut Rasulullah SAW lah. Nabi seraya berkata, tak, ni orang yang datang tu berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, Islam adalah engkau bersaksi bahawa tidak ada ilah, yakni Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Engkau mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, anda benar. Maknanya malaikat tadilah. Ini belum tahu lagi malaikat kan. Malaikat Jibril berkata, betul, Nabi betul. Kami semua hairan. Umar Khattab ni kata, hairanlah sebab orang dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Orang yang bertanya tu pula macam cikgu pula kan, dia benarkan apa yang Nabi kata.
Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman, beritahukan saya tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir. Dan hari kiamatlah, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata lagi, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan saya tentang ihsan." Ni kita nak cerita hari ni tentang ihsan lah. Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan saya tentang hari kiamat. Bila kejadiannya? Bila berlakunya?" Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Maknanya orang ditanya pun tak tahu. Malaikat Jibril pun tak tahu kan. Nabi pun tak tahu. Dia berkata, "Beritahukan saya tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi mengembala kambing, kemudian berlumba-lumba meninggikan bangunan. Kemudian orang itu berlalu dan saya terdiam sebentar." Maknanya ni orang kaya lah, orang miskin. Nampak miskin, tiba-tiba dia jadi orang kaya. Kemudian malaikat tadilah, orang itu berlalu dan saya terdiam sebentar. Saudara Umar ni dia yang riset hadis ni. Dia kata saya terdiam sekejap. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Siapa yang datang bertanya tadilah?" Ini Saudara Umar lah. Saya berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian, yang ini bermaksud mengajarkan agama kepada kalian." Okey, kita tengok pada hadis ni. Tapi sesi sebelum ni kita dah cerita dah kan. Pertama ni lah hadis yang cerita tentang rukun Islam, rukun iman ni lah. Ni hadis yang besar dalam agama kita yang cerita tentang rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam ni dah tahu dah kan, semua orang dah biasa. Syahadah, solat ni kalau huraian panjang pula. Rukun iman pun tahu dah, beriman kepada Allah, malaikat, kita rasul-rasul, kiamat, qadar dan qadar kan. Dekat sini tentang ihsan. Ini kita nak cerita tentang ihsan lah, konsep ihsan. Lepas tu Nabi sebut, dalam ni malaikat Jibril tanya Nabi lah, tanya Rasulullah SAW, bila berlaku kiamat, mata sa'ah ni kan, bila berlaku kiamat ni. Bila berlaku Nabi sebut tanda-tanda lah, dan kiamat ni tak ada orang yang tahulah. Kalau ada orang kata dia buat ramalan-ramalan tu, semua tu penipuan lah. Tak bercakap benar tadi. Jangan menipu sebab Nabi pun tak tahu kan. Malaikat pun tak tahu. Tak payahlah nak kelentong. Sebab saya pernah je pergi satu tempat ni, dia ustaz tu cerita, dia buat andaian dia lah. Dia kata, tapi dulu lama dah, tahun 2020 berapa tadi dia kata. Akan kiamat dia kata, sebab daripada NASA apa benda lah. Tapi kalau dia faham tentang hadis ni, dia tak akan berani untuk cerita kat orang ramai lah. Sebab benda ni benda ghaib, dan juga benda yang ghaib ni bahaya untuk kita buat andaian-andaian lah. Sebab dia datang dengan akidah dekat situ, dengan ada masalah mostly akidah lah kat situ, kepercayaan kepada Allah, masalah iman kita kepada Allah. Okey, kita nak cerita tentang konsep ihsan ni. So saya semalam saya ada buat sikit page ni. Kalau ikut konsep Islam, iman, ihsan ni, orang Islam ni peringkat tertinggi kita adalah peringkat ihsan lah. So kita nak lah, kita ni mungkin contohnya kat sini saya kata ada orang Islam ni mungkin di tahap Islam je. Mereka yang baru masuk Islam dalam perjalanan menuju iman. Sebab iman ni, orang Islam ni bila dia syahadah je, dia tak solat lagi, tak zakat lagi, tak puasa, tak haji lagi kan, dia dah Islam dah. Dia tak buat lagi, tapi bila dia belajar dalam konteks nak belajar tu, solat, zakat, puasa, haji ni dia buat lah. Cuma bila nak beriman ni, dia kena melalui satu lagi fasa. Sebab ni fasa kepercayaan kan kepada Allah, malaikat, kitab. Sebab hari ni pun orang yang so called kata Islam kan, ramai yang syirik. Ramai yang minta dengan roh ataupun roh orang yang sudah mati kan, pergi ke kubur minta, ataupun in fact saya selalu sebutlah dalam nasyid kan, orang minta daripada Nabi kan, madad ya Rasulullah, madad ya Ali. Semua tu adalah masalah kepada iman. Semua tu menuju syirik. Kita tak boleh minta kepada benda yang ghaib kecuali Allah. Kita tak boleh minta daripada benda yang ghaib kecuali Allah, dan minta katalah madad tu adalah memohon pertolongan lah. Tolonglah kami, tolonglah saya wahai Rasulullah. Rasulullah dah dalam alam roh. Dah tak boleh minta. Kalau kita minta boleh jadi syirik. Sama juga dengan Ali, Saidina Ali dah tak ada dah kan. Kenapa nak minta? Boleh jadi syirik. Sebelum macam ni dia datang kat sinilah. Ada orang yang rosak iman dia. Tapi bersyahadah. Mereka ada yang masalah dengan rukun iman. Mereka ada yang syirik, ada yang masalah kepercayaan kepada qadar dan qadar kan. Ada orang memang dia tak terima lah. Ataupun hukum Islam kan, contoh selalunya daripada pengalaman saya, tapi sebab dalam konteks ni orang tu sedang marah lah.
masalah harta faraid ni. Orang perempuan kan dapat sikit kan. Lepas tu yang lelaki ni kadang-kadang ramai yang tak boleh harap kan. Yang tak boleh harap ni lah yang dapat banyak. Jadi kadang kita jadi marah. Saya fahamlah keadaan orang tu. Sebab dia jadi marah. Yang tak boleh harap tu lah, yang tak jaga mak ayah dia lah masa mak ayah dia hidup tu lah yang dapat banyak. Yang duduk banyak banyak berkorban untuk keluarga, untuk mak ayah dia ni lah yang dapat sikit. Sebab kenapa jadi macam tu? Sebab semua orang tak jalankan benda agama tu. Tapi orang yang sebut tadi ada masalah kat sini, ada masalah dengan hukum Islam lah. Cuma kita faham lah dia sebut tu sebab dia rasa tak puas hati lah. Dan tak puas hati tu bukan sebab hukum tu. Sebab orang Islam sendiri yang tak menjalankan tanggungjawab dia sebagai orang Islam. Sebagai orang yang mukmin yang betul tu yang sepatutnya lelaki ni cari makan, cari nafkah, dia tak buat benda tu. Tunggu duit bapak dia ni. Dia cari cepat kejar-kejar kan, cari. Dan bergaduh lah sama-sama tu. So itu antara contoh yang boleh saya bawa lah. Dan yang berkait dengan hukum iman yang lain lah. Nombor 3, hadis yang berkait dengan perkara tidak beriman. Cuma yang ni saya nak sebut, pertama tentang Islam tadi kita dah faham lah. Nombor 2 yang tentang iman ni. Saya nak sebutkan. Dekat bawah ni saya tulis, Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, iman itu perkataan dan perbuatan. So lafaz kita dengan gerak-gerak badan kita ni kena sama. Bersama dengan keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan dan amalan dengan anggota badan. So iman ni, kepercayaan kita ni kena selari dua-dua. Kita cinta Nabi contohlah, cinta Nabi, perbuatan buat benda yang Nabi tak suka. Jadi tak kenalah. Dalam konteks iman pun sama. Iman ni bila kita percaya yang kita kata Allah, Qul huwallahu ahad kan, Allah itu satu kan. Kita taklah pergi nak syirikkan Allah, tak adalah nak minta dengan orang yang sudah mati kan. Ataupun benda-benda lain, kepercayaan karut lain kan. Kita kata contoh letak ekor ikan haruan, apa-apalah, ataupun kita tengok orang nama masuk rumah, kita berkata something sebab kita bermain dengan takdir Allah ni. Bila kita sebut benda tu kita percaya, maka ada masalah dengan iman kita. Ataupun kita tengok baca zodiak tu. Tengok ni baca je tak percaya pun. Nabi sebut jelas dalam hadis, Nabi kata siapa yang tak percaya pun dia baca je. Dia saja main 40 hari solat tak terima. Apa lagi yang percaya kan? So benda-benda tu, benda-benda yang ghaib ni, benda-benda yang iman ni, yang rosakkan iman ni sangat besar dalam konteks hukum agama. Jadi kita nak baca hadis yang berkaitan dengan tidak beriman ni, sebab saya nak letak orang Islam ni ada juga yang iman dia yang rendah lah turun naik, tapi ada yang tak beriman lah. Kita nak baca hadis-hadis supaya kita dapat manfaat lah insyaAllah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ni jauh lah, kita pun payah nak buat kan. Takkan macam mana kita nak cinta rakan-rakan lain kan. Duit kita, contoh duit kita pun kita tak bagi punya. Tapi Nabi nak suruh kita ke arah tu lah. Tengok Muslim yang susah, kita tolong lah kan. Kita cinta dia dengan tegur dia. Ada yang sahih lain, Nabi kata, kita macam mana kita nak menolong orang yang buat zalim dengan tegur dia, dengan cegah dia daripada kezaliman. Ataupun bagaimana kita nak tolong orang yang miskin, kita bagi sedekah kat dia macam tu lah. So dah hadis pertama ni, kena semai keimanan dalam jiwa kita ni. Tengok orang Muslim yang susah, kita kena rasa Allah mak, saya sayang rakan se-Islam saya nak tolong dia lah. Tolong sekadar mampu lah maksud dia. Tapi perasaan tu jangan buang dalam jiwa kita kan. Tidak hilang iman kita tu. Sebab kita mesti ada rasa ihsan ataupun cinta kepada saudara se-Islam kita. Tengok orang kerja susah kan. Kita nak bantu dia, tengok proses dia panjang. 20 jam kan. 5 jam kita nak bantu dia jadi sejam kan. Kita rasa keimanan kita tu lah. Cinta saudara kita sebab nak bantu dia. Macam tu lah. Dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia menyerahkan hawa nafsunya kepada apa yang saya bawa. So kita nak tunduklah nafsu kita ni dengan apa yang Nabi bawa. Sebab daripada ayat Quran pun Allah sebut, kalau majoriti manusia ni, kalau kita ni ikut majoriti manusia, nescaya kita akan sesat. Sebab majoriti manusia ni orang kafir semua kan. Dia akan bawa kepada benda-benda yang tak elok lah, sebab syaitan memang sentiasa bawa lah. So kita kena tunduklah hawa nafsu kita untuk lawan lah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman, ini semua perkataan yang ada perkataan tak beriman lah, saya ambil hadis yang tak beriman. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia menjaga lidahnya. Jadi kita nak jaga lidah kita jugalah. Banyak cakap ni banyak salah kan. Dan tadilah yang menipu tadi kan banyaklah kelentongnya. Kalau boleh dalam hadis yang lain Nabi kata, kalau tak ada apa yang baik untuk kita tuturkan, diam. Samalah, apa lagi kita dalam keadaan kerja yang memang diperlukan untuk kita rasa confident kan. Dengan jawatan lagi kan. Kadang kita nak bercakap sebagai nak tunjuk kita present kat situ kan. Tapi agama dia ajar lain lah. Agama ajar
Sebab kadang-kadang yang orang dia authority ni bila dia sebut sesuatu, kadang-kadang dia bagi mudarat kepada orang yang lain. Orang yang lain lah. Tapi kita naklah supaya kalau kita faham daripada hadis ni, jaga-jaga sikit sebab nanti implikasi daripada perkataan kita tu bagi impact yang tak elok. Tapi kalau lah benda tu yang baik, then by all means lah buatlah sebab ni kat atas ni pula kan sebab kita kata kita cinta saudara kita ataupun whoever yang kat bawah sana, kita gunakan authority kita, dia baguslah sebab nak bantu mereka. Qatadah menceritakan dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang kalian sehingga saya lah Rasulullah SAW lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya. Maksudnya kita kena cinta Rasulullah, tapi cinta Rasulullah ni macam definisi ni jugalah. Kita kena buat dengan lafaz perkataan, perbuatan, dengan keyakinan dalam hati. Cuma, kalau kita duk sebar juga benda-benda yang palsu, sebar hadis palsu tu, logiknya tak sayang Nabi pun, logiknya lah. Kita lafaz je cinta Nabi kan, ataupun kita buat benda yang dhaif, ataupun kita buat benda yang palsu kan, lepas tu kita duk marah orang yang tegur kita. Tapi dari sudut zahirnya nampaklah orang tu sayang Nabi, tapi dari sudut hakikatnya orang tu tak sayang Nabi pun sebenarnya, kalau tengok macam tu kan. Jadi kita naklah keimanan kita ni, kita ambil lah iktibar daripada hadis ni. Nabi kata tidak sempurna iman seseorang sehingga saya lah Nabi SAW lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya. Hadis ni ada yang sahih. Jadi kita nak ambil yang sahih lah daripada Nabi supaya kita tak sesat lah kan. Yang ni kita nak cerita tentang ihsan ni, yang saya nak sebut tentang ihsan ya. Ihsan ni kalau pada hadis tadi, kita baca daripada hadis awal tadi, apalah maksud ihsan ni. Malaikat Jibril tanya Nabi, beritahukan saya tentang ihsan. So apa yang Nabi sebut? Lalu baginda SAW bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah sekiranya seakan-akan Allah engkau melihatnya. Maksudnya kalau kita beribadat tu kita rasa kita nampak Allah. Tapi Allah tu dalam ghaib tak nampak lah. Ini cuma perasaan kita je. Jika engkau tidak melihatnya maka dia melihat engkau. Maksudnya kalau tak dapat perasaan untuk boleh nampak Allah tu, boleh nampak ada orang yang tengok kita ni. Nombor duanya, maknanya ada zat lain daripada Allah tengok kita. Macam tu. Kalau kita dalam keadaan ni lainlah, khusyuklah amalan kita kan. Tapi nak capai tahap ni sebenarnya dia melalui fasa ataupun tingkatan-tingkatan lah. Kita nak kena faham maksud kan. Masuk Al-Quran tu, datang khusyuk dan belajar ilmu yang banyak. Dan datanglah perasaan tu takut dan Allah uji banyak dan setiap ujian yang Allah bagi tu kita kaitkan dengan Allah semula kan. Bila kita kaitkan dengan Allah, kita rasa hubungan dengan Allah tu dekat lah. Dan kita kebergantungan kita dengan Allah tu kalau boleh letak 100% kan. Jangan letak duit, jangan letak jawatan, jangan letak rakan-rakan ataupun keluarga boleh bantu. Kita letak Allah yang pertama. Yang kalau ada masalah pergi kepada Allah Ta'ala kan. Lepas tu, dan lama-lama tu kita akan dapatlah kesan yang ini. Bila kita beribadat tu kita rasa Allah, rasalah something dalam semasa kita beribadat. Cuma ni definisi yang agama, cuma saya ambil hadis-hadis yang lain ni tentang ihsan ni, tengok Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ni Nabi kata engkau menyembah Allah, ni maksud ihsan ni, dalam keadaan seolah-olah melihatnya. Jika engkau tidak boleh melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu. Maknanya takutlah, maknanya kita kena ada berharap, takut kepada Allah lah bila kita beribadat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan kebaikan. Ini nak kaitkan dengan ihsan lah. Bila kita buat ihsan kebaikan ni, Allah duduk dengan kita, Allah sentiasa bantu kita. Dan juga kita jadi macam, maknanya dekat dengan Allah lah, dekat dengan Tuhan lah. Baguslah maksud dia macam tu. Firman Allah SWT, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang muhsin. Muhsin ni orang yang ihsan ni lah. Orang yang berserah ni lah. Sama juga. Ini saya ambil daripada website ni, Romaisha ni. Kalau tengok yang bawah ni, ihsan ibadat ni apa yang kita cerita tadilah. Beribadat kepada Allah seakan kita melihat Allah, dan kita dah huraikan tadi. Cuma ada 2-3 poin yang kat sini mungkin saya boleh bacalah. Contohnya macam ihsan dengan kedudukan atau jawatan, iaitu dengan mempermudahkan urusan orang lain. Dan urusan berkait dengan kerja lah macam tu. So dalam setiap perbuatan kita ni, kalau boleh kita letak ihsan. Ibadat satu hal lah dalam kehidupan kita. Contoh, ini yang saya boleh relate dengan kehidupan saya lah bila ni beli nasi lemak kan kat kedai kat rumah dulu, kat Bangi dulu. So, kakak tu memang dia, bagi saya dia ada ihsan yang tinggi lah. Kalau kita minta nasi, lauk tu, memang dia bagi lebih punya lauk. Esok kita datang lagi kan sebab kita dapat lebih. Saya tahu Allah bagus dia. Ada ihsan dalam kerja dia buat, dia bagi lebih. Walaupun untung sedikit tapi dia percaya yang ihsan tu akan bantu dia dengan cara yang lain, Allah akan bantu dengan cara yang lain lah macam tu. Okey. Ada beberapa hadis lain lagi, saya nak baca ada 3 kot kat sini. 1, 2 lagi. Ada 3 lagi hadis ni sebelum kita
taklah kalau kita sempat ada masa, rakan-rakan kalau ada soalan ataupun nak bincang apa-apa, bolehlah kot. Saya ingat ada 3 slide lagi kita nak baca. So, masih dalam konsep ihsan, saya baca pada hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita penzina, ini pelacur ni, telah mendapatkan ampunan Allah. Dia melalui dia jalan, dia nampak seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir telaga. Anjing itu dahaga lah maksud dia. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Melihat hal ini, si wanita pelacur itu melepaskan kasut dia, lalu mengikatkannya dengan penutup kepalanya. Dia ambil macam serban kan, tak pernah pasir kan, dia panjang kan macam serban tu, dia pun ikat kasut dia. Lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu, Allah memberi ampun kepadanya. Dengan sebab perbuatan itu, dia mendapat ampunan pada Allah. Di riwayat Sahih Bukhari. So, nampak kat sini kan ihsan, walaupun pendosa, nampak ni, besarnya ihsan dalam kehidupan kita. Cuma poin saya kat sini sebenarnya, kita tak nak kita tutup ataupun buang perasaan ihsan kita kepada orang. Kita tengok orang minta sedekah, sebab kita tengok, kita pun bersangka buruk dengan orang tu. Kita tengok orang yang, tak kisahlah mana-mana makcik yang datang, bawa orang buta ke apa kan. Kita katakan, sebab kita cuba untuk tutup. Tak apalah dia nak menipu ke, tu hal dia lah kan. Tapi kita cuba nak tutup. Tengok ni, sehingga orang yang banyak dosa, bayangkanlah yang dalam career macam ni kan. Bagaimana kehidupan dia kan, maksud dia kan. Tapi bila dia ada ihsan, tengok dia bagi minum. Dan dalam hadis ni pula, Nabi, Allah saja letak takdir Allah ni, anjing tu, orang yang Melayu ni, dia tak suka lah anjing sebab haram kan. Najis berat kan. Tengok, dengan anjing yang kita, bagi kita hina pun, bila kita tolong, Allah besarnya pahala. Maknanya ihsan. Dan kita apa lagi orang yang macam kita ni, yang solat, yang kerja, yang jumpa orang ramai kan, dengan ada jawatan, dengan kerja, dengan ada gaji. Apa lagi yang kita rasa tak nak buat benda macam ni lah. So maksud dia, kita cubalah semaikan belas kasihan belas kita dalam jiwa kita ni. Tengok orang, tengok mak ayah, tengok anak, tengok isteri kan, tengok suami. Belas ihsan tu banyak, tak apalah. Orang kata, dia ni habislah harta engkau. Tak apalah belas ihsan, sebab kita nak kemenangan yang agung selepas mati nanti kan. Orang akan cakap apa dia nak cakap lah, tak apa. Hari ni mungkin orang tu cakap je. Lama-lama nanti dia realise lah apa yang kita buat ni, tapi lama-lama nanti selepas matilah dia akan nampak. Dia akan menyesal. Kenapa tak buat dulu, kenapa tak buat. So kita ni, saya ni nak motivasikan rakan-rakan dengan sifat ihsan ni, peringkat tertinggi orang Islam lah. Biarlah kita ada perasaan belas kasihan. Tengok orang kerja, teruk. Adalah belas kasihan, kita nak bantu. Macam itulah maksud dia. Tengok orang jual barang kan, ataupun kita lah sendiri nak bayarlah lebih kat orang tu. Tak apalah nampak dia berada pun, tengok naik kereta wildfire datang, tak apalah. Sebab kita kata, tak apalah, kita nak biasakan diri kita untuk bagi harga RM10, bagi RM15, contoh kan macam tu. Jadi, kita semaikan sifat ihsan tu, kasihan belas tu, secara tak langsung lama-lama, datanglah orang yang benar-benar memerlukan. Masa tu kita dah tak terasa ada prasangka, kita bagi dah kat dia. Dan dia memang dia rasa sangat-sangat bersyukur dan dia akan doa kepada kita masa tu. Okey, kita pergi kepada hadis yang nombor 2 tentang ihsan ni. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat kepada manusia. Orang yang Allah cinta sangat ni, yang awal tadi cakap pasal ilmu kan. Yang Allah cinta sangat ni. Yang tadi Allah, kita nak sebut Allah bagi seluruh kebaikan kan, yang cari ilmu yang sahih tu kan. Jadi nak cerita tentang Allah, siapa yang Allah paling cinta sekali. Orang yang paling banyak bagi manfaat. Tadi yang atas ni dia bagi manfaat lah. Ini manfaat kepada binatang ni. Manusia apa lagi kan? Manusia ni apa lagi? Ada pun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat Muslim lain bahagia. Mengangkat kesusahan orang lain, membayar hutangnya, menghilangkan rasa laparnya. Kita bagi makan orang tu. Sesungguhnya saya berjalan bersama saudara saya, orang Islam lah, untuk sebuah keperluan, maknanya menuntut tolong orang tadi macam ni kan, contoh yang atas Nabi sebut ni. Ihsan lah ni. Lebih Nabi cintai daripada kita duduk di masjid Nabi tu, yang kita duduk sibuk nak pergi buat umrah tu. Kan, nak buat umrah kan, bayar dah mahal kan. Tapi bagus buat umrah tu, saya tak deny kan, nanti kan rakan-rakan yang ada niat yang tak elok, nanti dia rasa saya tak bagus, perbuatan bagus. Cuma Nabi ni dalam konteks ada ni, dia nak tunjuk prioriti yang lebih tinggi atau pahala yang lebih besar, supaya kita ni faham.
mana yang terpenting, mana yang penting-penting. Tapi yang terpenting, ini yang terpenting ni. Nabi ni, dia bagi tahu, kita tolong orang kita, berjalan baru ni, dia baru berjalan, baru nak tolong, baru dia niat, nak tolong lah orang ni, susah. Nabi kata dia lebih suka daripada duduk sebulan iktikaf di masjid Nabi. Bayangkan kita duduk di masjid Nabi berapa hari je kan. Nabi kata kita ni nak tolong orang tu dah ada niat saja dan kita buatlah apa benda yang kita dengan apa yang kita ada ni untuk nak tak jadi lagi, untuk tolong saja ni, untuk dalam proses nak tolong je ni Nabi kata lebih Nabi suka daripada i'tikaf di masjid Nabi selama sepenuh sebulan. Nampak ni? Ni dalam konteks ihsan lah, orang ni bila dia dah ada perasaan ni nak tolong, dia dah berada di sini. Tengok pada hadis yang pertama tadi kan. Sehinggakan anjing pun dapat Allah bagi dia keampunan. Dan dalam hadis ni kalau tengok huraian ni memang Allah masuk ke dalam syurga orang ni. Kan apa lagilah kita ni tengok orang yang susah, kita nak tolong. Sebab ini adalah peringkat tertinggi agama lah orang Islam. Cuma saya haraplah dua daripada yang last ni dapatlah bagi sedikit motivasi kepada kita lah. Dan kita nak semaikan perasaan belas kasihan kita tu. Janganlah kita fikir, jangan keras sangat ataupun hati kering sangat kan. Saya selalu cakap perkataan tu kan bila ni. Jangan hati kering sangat, kita semaikan perasaan ihsan tu pada kita. Tak apalah sebab benda ni melalui macam tadi kan, dalam berusaha untuk jujur ke tadi perkataan yang atas tadi kan, Nabi sebut kan. Kita berusaha untuk jadi ni. Tak apalah banyak praktis lama dapatlah. Tak apalah 5-6 tahun macam kita hafal Quran jugalah, hafal satu ayat kan, satu separuh ataupun satu muka surat katalah masa setahun. At least ada progress lah kan. Tak apalah kita nak yang ihsan ni nak semaikan. Tak apalah lama dapatlah benda tu. Dan lama-lama dia fluent, dia biasa, dah jadi biasa. Dan kita bantulah orang ni dapatlah manfaat yang Allah nak kita dapat. Cuma dekat sini saya nak sebut ni ni page last ni. Ada je kot rakan-rakan akan tanya, tapi orang bukan Islam pun ada ramai yang ihsan baik kan. Ataupun jiran-jiran kita ataupun ada yang jiran non-Muslim kan. Oh baik dia bagi tu, bagi ni. Macam-macam dia buat kan, ihsan baik. Ini jawapan dia. Ada non-Muslim yang punya ihsan yang tinggi, Allah bagi. Semua orang Allah bagi perasaan tu. Ada yang memang dia rasa whatever lah daripada agama dia, memang dia nak ajar, memang agama dia ajar benda yang baik. Beri kebaikan pada orang lain, kan memang ada pun macam tu. Adakah mereka juga diterima amalan? Jawabnya tidak. Amalan tak terima di akhirat lah. Tetapi jika mereka kembali kepada Islam, tiba-tiba dia Allah bagi hidayah dan setelah kita dakwah dia, Allah bagi hidayah. Semua amalan yang baik masa zaman non-Muslim tu akan diberi pahala. Maknanya dosa dia akan hilang lah. Pahala yang dia buat semasa zaman non-Muslim dia tu, yang ada ihsan ni dapat. Juga amalan ihsan ni, kebaikan dia, juga orang kafir ni yang buat kebaikan pada atas dunia ni kan. Katalah kita kerja, dia orang ni sangat baik. Mungkin ada bos kita ataupun orang rakan-rakan kita yang memang sangat baik tapi dia non-Muslim. Allah bagi kebaikan kepada dia ni. Allah bagi kebaikan tu atas dunia lagi. Ini hadis dia. Ini hadis yang saya nak baca ni tentang perkataan atas ni. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang kafir jika dia melakukan amalan kebaikan, maka dia akan dibalas dengan kebaikan atas dunia. Maknanya orang kafir ni dia buat baik, Allah bagi dia atas dunia. Tapi akhirat Allah tak bagi. Adapun orang yang beriman, Allah SWT akan membalas amalan kebaikan di akhirat kelak dan menyediakan ganjaran rezeki di atas dunia kerana ketaatannya. Dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah SWT tidak menzalimi seorang mukmin yang membuat amalan kebaikan, ihsan ni lah, kerana dia akan diberi balasan kebaikan di atas dunia dan akan dibalas juga di akhirat kelak. Adapun orang kafir, mereka akan diberi ganjaran kebaikan di atas dunia terhadap perbuatan mereka, tetapi di akhirat kelak tidak ada ganjaran yang diberikan kepada mereka. Cuma kena ingatlah, syarat amalan diterima ni daripada summary daripada ulama-ulama kita lah. Syarat amalan diterima ada 3. Pertama, Islam lah amalan ni. Sebab macam ni orang kafir dia buat amalan baik, tak terima. Tapi Allah bagi kebaikan yang setimpal kepada dia atas dunia. Kita tengok orang kafir yang baik ni kan, memang baik hidup dia. Kan nampak muka pun bersih. Memang baik hidup dia. Tak serabut lah anak dia pun jadi baik. Orang Kelantan kata ju. Jadi baik walaupun dia kafir kan. Nombor 2, ittiba'. Ittiba' ni mengikut sunnah yang sahih. Amalan ni kalau nak Allah terima, kita kena ikut apa yang Nabi buat ataupun apa yang daripada amalan yang sahih. Nombor 3 ni ikhlas lah. Ikhlas ni kerana Allah, kita tak buat kerana orang lah. Sebab ni ada implikasi akidah kan, ada syirik kecil, syirik besar tu. Okey, ni yang slide last lah nak cerita pasal ihsan ni. Dan saya letaklah soalan, potentially korang tanyalah soalan kalau non-Muslim buat ni. Kat sini yang saya akan stop. Kalau ada soalan ataupun apa-apa rakan-rakan nak share, boleh masuklah. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada, kita stop dekat sini. Ada dalam chat ke tak? Sekejap ni.
Tak ada, eh? Kalau tak ada, kita akan tangguh sesi ini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambunglah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.